Dan sekarang sebenarnya kita nak putusan Malaysia. Ya, putusan Malaysia Dah. Dah. Okey. Okey, baik. Kita tahu bahawa PRN seperti mana yang saya katakan tadi, PRN Negeri Sabah sudah pun tamat dan kita akan menemui seorang ketua menteri. Tetapi bayangannya ada, nama-nama calon ada, tetapi kita tak tahu siapa yang bakal untuk menjadi ketua menteri. Dan untuk itu kita ingin bertanyakan tentang perkara tersebut bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, fellow penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Baik, Doktor. Seperti mana yang kita bagi tahu tadi, ya, kita memang ramai ternanti-nantikan siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, ya, untuk edisi kali ini. Bagi pandangan Doktor, kenapa agaknya begitu lama ataupun susah sekali untuk kita mendapat persetujuan untuk kita mencari seorang Ketua Menteri ini, Doktor? Okey. Situasi ataupun kemelut calon Ketua Menteri Sabah sekarang ini berlaku disebabkan terdapat dua pihak yang mahukan calon masing-masing menjadi Ketua Menteri. Satu di pihak Parti Bersatu, satu lagi di pihak Parti UMNO. Jadi isu yang timbul sekali ini ialah UMNO mendapat kelebihan kursi, sekitar 14 kursi, manakala Bersatu pula ada 11 kursi. Jadi sebelum ini Perdana Menteri merangkap Presiden Bersatu menyatakan Haji G dari Bersatu akan menjadi Ketua Menteri Sabah jika mendapat sokongan ataupun dukungan daripada adun-adun yang lain ataupun sekutu parti yang lain. Jadi di sinilah beberapa perkara ini timbul. Jadi situasi itu berlaku begitu banyak isu yang mereka bincangkan, difahamkan. Misalnya kalau betullah Haji G itu dijadikan Ketua Menteri, namun jawatan seperti Menteri Kewangan misalnya perlu dipegang oleh UMNO dan Ketua Menteri tidak memegang jawatan seperti Kementerian Kewangan. Yang ini antara yang menjadi jalan buntu dalam perundingan tersebut. Jadi apabila ini berlaku, sorong tarik tali politik ini terus berlaku, akhirnya mereka serahkan kepada Tuan Yang Terutama Negeri Sabah untuk memutuskan ataupun memutamatkan calon tersebut. Sebab itu merupakan kuasa TYT Sabah untuk melihat, meneliti dan memastikan yang mana adun yang mendapat sokongan tertinggi itulah yang akan menjadi Ketua Menteri. Namun kita tahu TYT menyatakan bahawa beliau memerlukan sedikit masa sebelum membuat keputusan secara mutamat. Sebab beliau perlu meneliti secara keseluruhan. Kalau perlu, beliau akan memanggil kesemua adun ataupun beberapa perkara lagi yang perlu dipertimbangkan. Beliau mahu membuat keputusan dalam keadaan tenang, tanpa perlu ada desakan, tanpa perlu ada tekanan daripada pihak-pihak dalam parti politik. Saya kira ini satu situasi, walaupun penting, saya kira kita perlu beri kepercayaan kepada daripada Istana Negeri Sabah, TYT Sabah untuk membuat keputusan yang terbaik ini. Sebab jalan buntu itu berlaku di kalangan parti tersebut. Okey, baik. Doktor, kita melihat bahawa GRS menang tipis kepada Warisan Plus dengan hanya 38 kerusi daripada 73 yang dipertandingkan dan Warisan Plus menang 32 kerusi. Dan adakah Prof melihat bahawa kemenangan tipis ini akan mengheret pada suasana politik yang berpanjangan seperti yang berlaku pada PRU 2018 lalu? Okey. Sebenarnya apa yang berlaku dalam konteks politik di Sabah ni sama seperti apa yang berlaku di Putrajaya sekarang. Di Putrajaya sekarang ni lagi majoriti yang tipis. Ini menjadikan kerajaan itu agak rapuh dan apa-apa saja boleh berlaku. Begitu juga di Sabah, kerajaan yang menang itu taklah terlalu besar majoriti. Jadi mereka perlu sokongan bebas misalnya. Perikatan Nasional memerlukan sokongan daripada Parti Bebas untuk membentuk kerajaan. Jadi saya kira dalam hal ini kita kena bergerak ke arah politik matang. Walaupun perbezaan itu saya kira tidaklah terlalu besar, tapi untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan Sabah, maka selepas penilaian negeri Sabah ini perlu fokus kepada aspek pembangunan, aspek menangani COVID-19 ini dengan lebih baik lagi. Jadi proses ataupun
tindakan ataupun politik itu, kalau boleh kita perlu tepikan sekarang. Kita fokus kepada pembangunan di negeri Sabah, fokus kepada menangani COVID-19, fokus kepada kesudahan hidup rakyat di negeri Sabah. Kita tahu Sabah memerlukan lebih banyak dari pembangunan dan kita harap apabila rakyat Sabah memilih untuk bersama Putrajaya, harap Putrajaya tidak mengecewakan kehendak ataupun suara-suara rakyat negeri Sabah. Doktor, kita lihat ya sistem politik di Sabah ni bagi saya sungguh unik sekali apabila kita bercakap berkenaan dengan Ketua Menteri ini, di mana sejarah politik di Sabah pernah mencatat sejarah apabila Ketua Menterinya mengadakan sistem penggiliran. 3 Ketua Menteri dijalankan secara serentak, ya. 3 parti politik dan juga 3 kaum, ya, mereka menjalankan tugas sebagai Ketua Menteri. Bagi pandangan Dr. Sri, adakah perkara ini bakal berulang sekali apabila kita dapat saksikan di sini bahawa JRS mempunyai pelbagai komponen parti di dalamnya, dan kita lihat mungkin tiada kata putus kompromi itu menyebabkan formula ini diguna pakai, Doktor. Okey, kalau kita lihat idea sistem pemilihan Ketua Menteri itu pernah dilakukan ketika era Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1994 dan ianya berakhir pada 2003 apabila Musa Aman menjadi Ketua Menteri Sabah. Idea untuk pemilihan Ketua Menteri itu sesuatu yang baik. Cuma kalau sekarang ini katakanlah UMNO menjadi Ketua Menteri, untuk pada masa akan datang kalau nak diberikan bersatu, belum pasti lagi bersatu akan menang pada pilihan raya negeri akan datang. Sebab kita tahu kemungkinan nanti parti warisan pula yang akan menang. Jadi sistem penggiliran itu barangkali bagus untuk pusingan yang sama. Namun pusingan kedua itu belum pasti parti yang seterusnya itu boleh menangi pilihan raya negeri dan seterusnya menjadi Ketua Menteri Sabah. Jadi ini agak bermasalah sebenarnya. Namun saya kira isu mengenai Ketua Menteri dan Ketua Menteri ini boleh selesaikan melalui jalan seperti seorang menjadi Ketua Menteri, namun jawatan strategik yang jawatan Ketua Menteri itu perlu diberikan kepada Menteri Kanan dalam Kabinet Sabah. Seperti yang dibincangkan tadi, bahawa Ketua Menteri dia Ketua Menteri, namun jawatan Menteri Menteri Kewangan itu dipegang oleh parti yang lain. Ini membolehkan perkongsian kuasa itu menjadi lebih sejahtera berbanding dimonopoli oleh Ketua Menteri. Sebab kita tahu mengapa mereka ingin berebut jadi Ketua Menteri ialah Ketua Menteri biasanya memegang lebih daripada satu jawatan, terutamanya jawatan Menteri Kewangan. Jadi inilah yang menjadi punca kepada perebutan jawatan Ketua Menteri. Saya kira pengagihan jawatan itu perlu diambil kira untuk memastikan bahawa tidak ada monopoli jawatan oleh Ketua Menteri Sabah. Itu yang penting. Okey. Baik, Doktor, kita melihat bahawa Sabah ni sebuah negeri yang kaya dengan berbagai sumber-sumber jadi. Jadi tak ada sebab kenapa Sabah selepas hampir 60 tahun menyertai Malaysia ini tidak mencapai kemajuan yang lebih baik. Secara ringkasnya, kenapa masih banyak lagi tempat di Sabah ini yang tidak dibekalkan dengan keperluan asas seperti air, jalan raya yang bagus dan sebagainya. Jadi menurut Doktor, adakah pemimpin yang baru ini nanti akan dapat menawarkan penyelesaian terhadap masalah-masalah keperluan asas penduduk Sabah ini? Saya kira apabila Perikatan Nasional memenangi pilihan negeri Sabah, saya kira mereka perlu muhasabah diri mereka sebagai ahli politik. Yang pertama, apabila mereka menang, mereka sebenarnya diberikan amanah. Amanah itu bersifat sementara. Dan sebelum ini, sudah lebih 60 tahun mereka berkuasa, parti-parti tersebut, mereka sepatut menjalankan kerja yang lebih baik. Namun apabila kita di Kota Kinabalu sendiri, 15 minit daripada Kota Kinabalu kita dapat lihat masih lagi jalan-jalan yang berubah ketika saya pergi meninjau kempen-kempen di sekitar Kota Kinabalu. Jadi saya kira sudah tiba masanya rakyat Sabah perlu lebih bersuara, lebih memberikan tekanan kuat kepada Putrajaya untuk memastikan pembangunan mereka yang hak mereka tersebut dapat dipatuhi. Putrajaya pula perlu menyantuni pembangunan di Sabah dengan lebih baik, dengan lebih jujur lagi. Sebab apapun itu kemudahan seperti air, elektrik,
internet yang perlahan itu menjadi isu utama kepada rakyat Sabah. Saya kira dengan kemenangan ini merupakan muhasabah kepada mereka untuk memastikan mereka dapat memberikan pembangunan yang terbaik. Kita bergerak ke hadapan untuk memajukan rakyat Sabah dan lupakan sengketa politik dan fokus kepada pembangunan. Itulah iktizam sebab mereka juga akan dinilai oleh rakyat selepas tersebut. Rakyat Sabah memilih untuk bersama Putrajaya, bermakna mereka mahukan Putrajaya memberikan pembangunan yang lebih. Ini merupakan satu peluang kedua yang Putrajaya perlu mengambil iktibar juga supaya pembangunan di negeri Sabah tidak diabaikan. Isu-isu cukai minyak misalnya, isu-isu hak-hak Sabah sebenarnya perlu ditunaikan agar rakyat Sabah dapat hidup dengan penuh sejahtera. Lebih-lebih lagi dalam suasana COVID-19 ini perlu pembelaan dasar campur tangan daripada kerajaan pusat untuk memastikan tidak ada rakyat yang terfikir dalam suasana kesat daripada COVID-19 ini. Okey, baik. Terima kasih dicakap kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awampawi di atas segala penerangan berkaitan dengan siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi kepada semua yang ingin mengikuti siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri Sabah, pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di TV3 kerana kami akan memberikan sebarang maklumat siapakah yang bakal untuk menjadi Ketua Menteri ini dari masa ke semasa di TV3. Betul, dan sama-sama kita nantikan, saksikan siapakah yang bakal melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat Sabah kepada mereka. Dan